dalam minda awak. Sebenarnya tak ada masalah. Hantar dekat handset saya je. Okey, nampak ke? Saya sempat tadi untuk tanda beberapa jawapan berkaitan dengan kekuatan dan juga kelemahan novel Lieutenant Adnan. Nampak ke kelas? Nampak Oh, cikgu. belum. Oh, nampak. Okay. Right. Saya memberikan ruang untuk anda bebas untuk mengatakan kekuatan yang awak nampak dalam novel Lieutenant Adnan dan apa kelemahan yang awak nampak dalam novel Lieutenant Adnan. Saya tidak menghadkan, saya tidak menyempitkan anda punya jawapan, iaitu menyatakan anda kena ulaskan kekuatan dari segi binaan plot, dari segi nilai, dari segi watak, tidak. Okey, maksudnya di sini anda bebas untuk menyatakan kekuatan sesebuah novel itu, terutama novel Lieutenant Adnan ini, di bahagian mana? Di bahagian mana yang awak rasa kuat? Kalau kita menonton filem juga, kita tahu datang sekolah pagi, dekat laman ilmu, dekat dataran bestari, kita tak dengar dah cikgu bagi ucapan apa. Yang penting kita berkongsi dengan rakan kita apa yang kita tonton semalam. Cerita Korea ni best gila weh. Kenapa best? Ya Allah, handsome gila dia punya hero kan, watak utama dia. Itu kekuatan bagi awak. Nampak kekacakan watak itu mempengaruhi sesebuah karya. Okey. Ni 5 angsana. 5 angsana saya nampak dalam 10-12 orang sahaja kan. Awak ada 17 orang. Adam ada ke hari ni Adam? Kenapa ya Adam? Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi mencatat di sini. Cikgu Farah pun saya dah share dekat dia, nanti dia akan isikan dalam borang transit untuk PBD. Okay, Farah Raihana, kekuatan Lieutenant Adnan merupakan seorang yang berani untuk mencuba sesuatu yang baharu. Beliau berani untuk menyertai pertandingan pidato walaupun masih tidak mahir berbahasa Inggeris. Ya, tepat sekali. Kadang-kadang kita sebut juga pertandingan pidato bahasa Inggeris, tapi ada juga pertandingan syarahan bahasa Inggeris. Kedua-duanya kita terima sebab kedua-duanya ada dalam novel. Okey, Hafizan, Nordin dan rakan-rakannya sering membuang masa kerana gemar melepak di kedai kopi Pak Samad. Betul ke ni Hafizan? Nanti cek balik betul atau tidak. Okey. Siu Fei, walaupun cedera parah, Lieutenant Adnan berani menentang Jepun. Ya, betul. Daripada pastikan singkatan ini. Okey, Sanjana, Adnan dapat memaparkan sifat patriotisme yang tertanam dalam jiwa warga askar terhadap negara mereka. Okey, terima kasih. Raja. Okey, Lieutenant Adnan bijak membaca helah tentera Jepun. Tepat sekali. Kahi, Lieutenant Adnan dengan penuh keberanian, bermati-matian mempertahankan tanah air. Ya, betul. Kalau boleh bagaimana cara dia mati tu diceritakan lagi bagus. Okey. Berhadapan secara dekat dengan tentera Jepun dengan hanya menggunakan bayonet. Ya, tepat sekali. Pak Saidi berteguh. Pak Saidi bukan berteguh, teguh dengan pandangannya, iaitu menghantar ke sekolah Inggeris. Walaupun penduduk kampung mengatakan bahawa Pak Saidi itu murtad kerana menghantar anak ke sekolah Inggeris. Adnan seorang yang bijaksana, mengesan helah tentera Jepun menyamar sebagai tentera India
yang memakai turban. Ya, tepat sekali. Di sini memang bijaklah Adnan. Dia menyamar. Pak Saidi mengayuh basikal, hantar Adnan. Ya, betul. Adnan sangat sayang akan isterinya. Ya. Okey. Sofia kan sebagai guru pelatih kan. Dia guru pelatih sebenarnya, sebagai guru pelatih. Adnan sebagai guru pelatih. Okey, terima kasih 5 angsana. Bagus. Kita tengok 5 cendana. 5 cendana sampai tak muat. Bagus. Okey, kalau tak muat boleh tambah slide yang selepas 5 meranti pun boleh. Ataupun awak boleh copy slide kat tepi tu ke. Okey, GRE bersikap patriotisme, ya betul. Mengajar membaca supaya bersikap rajin, ya. Mengajar membaca bekerjasama, ini semua saya dah baca tadi. Tak apa, saya imbas kembali. Sentiasa patriotik, ya. Menjalankan tanggungjawab, menggambarkan dan mengisahkan peristiwa kezaliman tentera Jepun. Ya, betul. Membaca supaya saling menyayangi ahli keluarga. Sanisha, Adnan mengajar pembaca untuk tabah menghadapi cabaran. Okey, yang tabah di sini Sofia kan, isteri kepada Adnan. Okey, Adnan mengajar novel ini semangat juang. Ya, betul. Ini sekali Danisha. Salome mengajar pembaca untuk mentaati dan menolak ibu bapa. Ya, tepat sekali. Adnan novel supaya menjadi seorang yang berani, ya. Cinta akan negara. Mengajar pembaca supaya mencintai kepada negara, supaya mencintai negara. Gigih menimba ilmu. Kejaman tentera Jepun, ya. Betul. Kita rasa macam geram je kan, walaupun kita tak ada masa tu, tapi bila baca kisah-kisah sebegini dapat membantu kita untuk mencintai negara. Pembaca untuk gigih menimba ilmu, yes. Kepentingan nilai patriotisme semestinya mengajar membaca untuk bertabah, untuk tabah dalam menghadapi apa-apa jua. Jangan mulakan dengan apa-apa jua. Novel ini telah mengajar pembaca untuk sanggup melakukan pengorbanan dalam menempuh kehidupan. Ya. Udah jadi kecil. Okey, novel ini sangat menekan. Tengah buat ke? Baca tak nampak. Okey, semangat patriotisme yang boleh dicontohi oleh pembaca, bercita-cita untuk menjadi seorang tentera, mencapai cita Adnan menolak jawatan guru pelatih dan memenuhi jawatan askar. Okey, semasa dia menentang tentera Jepun, dia tidak pernah berfikir untuk menyerah kalah. Yes, tepat sekali. Kalau macam ni awak kena tambah satu lagi sticky note. Alright, terima kasih 5C, 5G. Arni, Adnan yang bertugas sebagai guru sanggup meninggalkan kerjaya. Okey, guru pelatih.
Afrina setelah penduduk Shandu berpindah ke tempat yang lebih selamat mengambil jambatan. Ya, betul. Kekuatannya bijak. Okey. Adnan cedera parah namun beliau tetap berani. Ya, betul. Sofia menyara anak-anaknya. Okey, betul. Lieutenant Adnan bijak mengesan strategi. Okey, Lieutenant Adnan bijak apabila dia mengarahkan beratus-ratus orang tentera menyamar sebagai askar tentera Sing. Okey, Lima Jati. Terima kasih Amira, Meya, Nurul Amira, Ila dan juga Alice. Adnan dengan pasukannya bersungguh-sungguh mempertahankan tanah Melayu ketika itu daripada pendudukan Jepun hingga tetesan darah yang terakhir. Okey, di sini Adnan terpaksa menghantar isteri dan anak-anaknya pulang ke kampung. Ya, betul. Dia risau dengan keselamatan anak-anaknya. Adnan bekerja bukan kerana pangkat tapi baginya menjadi kewajipan seorang anggota tetap untuk menjalankan tanggungjawab. Yes, Adnan bijak membaca helah. Okey, Adnan sanggup bermati-matian. Ya, itu kekuatan dia. Kita tengok 5M. Terima kasih Husna kerana mewakili 5 meranti. Sedih tengok 5M. Husna, kekuatan dia Lieutenant Adnan ya, sanggup mengorbankan nyawanya sendiri demi keamanan rakyat dan negaranya. Okey, dari segi penyataan terlalu umum lah. Nanti dari segi jawapan kita kena buat lebih khusus, lebih berfokus. Okey, baik. Terima kasih kepada yang isikan jawapan. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum buat tolong buat ya, sebab itu dikira sebagai evidence PBD. Sekejap, ibu share PowerPoint. Okey, baik. Nampak ke? Nampak ke? Nampak. Boleh suara? Yes, terima kasih. Okey, seperti yang awak tahu hari ini ialah 18 Ogos, cepatnya masa berlalu, dah masuk bulan Ogos. Kan rindu sangat nak bersemuka. Kan rindu sangat. Apalah, kita anggap ini semua ada hikmahnya. Dah nak sedih dah cakap tiba-tiba kena sambung lagi sehingga bulan 10, tapi tak apa, itu semua untuk kebaikan semua. Jangan kita rasa dalam diri kita, apalah pemimpin ni buat sampai ada yang mati, ada yang tak. Awak kena tahu bahawasanya pandemik ini bukan pandemik yang sengaja dibuat, kan. Awak boleh tengok seluruh negara, seluruh dunia pandemik ini, wabak ini. Kalau awak bacakan sejarah dulu-dulu, memang ada wabak yang PDPR pun berlangsung di rumah, di negara luar lah. Okay. PDPR berlangsung di rumah menggunakan radio. Masa tu kan tak ada handphone yang, telefon pintar yang canggih manggih. Menggunakan radio, menggunakan CD, apa-apa telekomunikasi digunakan untuk berhubung dengan guru. Okay. Semoga pandemik ini cepat berakhir. Okay, tema 16 ialah tema integriti. Apa maksud integriti? Apa itu integriti sebenarnya? Integrate. Bukan integrasi ya. Integriti. Apa maksud integriti? Siapa faham integriti apa? Siapa boleh kongsi dengan cikgu? Apa itu integriti? Kalaulah murid suka tanya saya kalau saya masuk kelas untuk berkongsi membuat jerayawara, saya suka buat jerayawara iaitu menjelajah ke setiap kelas tingkatan 5 untuk berkongsi cara-cara menjawab kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi saya akan bergeraklah dari 5 angsana sehingga 5 meranti mengikut waktu-waktu bahasa Melayu. Tahun lepas saya buat macam tu lah sebab kita tak boleh berkumpul kan. Kalau dulu kita boleh berkumpul, ada Tempur Mindang, boleh berkumpul di Sanggar Bijaksana, di Galeri Gemilang.
lepas memang tak boleh berkumpul lah. Jadi saya mengambil langkah untuk bergerak menjelajah ke kelas tingkatan 5. Okey. Jadi bila murid tanya, cikgu, trial keluar apa? Boleh tak cikgu bagi saya tajuk-tajuk ataupun tips. Tips boleh. Tipsnya ialah teknik atau cara menjawab. Tapi kalau nak berikan tajuk apa yang keluar, tema apa yang keluar, itu dah tak integriti bagi saya. Itu maksud integriti. Kalau awak jadi penjawat awam suatu hari nanti, dia bukan integriti ni, dia bukan setakat penjawat awam, bukan setakat pekerja-pekerja swasta. Okey? Bukan. Integriti tu semua orang. Awak pun kena ada integriti. Tak semestinya awak tak bekerja, awak tak ada integriti. Tak. Semua orang ada integriti. Sekejap. Asha, kelas awak dah habis. Boleh rehat sekejap. Ya Allah, anak saya tak bergerak dari kerusi. Pukul 9 pula kelas awak. Okey. Awak boleh rehat sekejap. Okey? Kelas. Okey, buka tudung tu dulu. Aduh, skema lah. Okey. Integriti. Integriti ni bermaksud, siapa tahu integriti ni apa? Kalau awak jadi pengawas, apa integriti awak? Awak diam je tengok kawan awak bawa phone. Tak boleh. Kena maklumkan kepada guru disiplin. Janganlah disebabkan kawan kita ataupun awak rasa bertanggungjawab, awak pergi nasihatkan kawan, tolonglah, janganlah bawa. Aku tak naklah lapor dekat guru disiplin. Kesian dekat kau. Tapi janganlah. Esoknya dia mungkin tak bawa lah. Kita memujuk dalam lembut kan. Maksudnya kita tak nak dia terasa dia sakit hati. Mentang-mentang lah kau pengawas, kau nak tegur aku pula. Okay. Integriti ni sebenarnya bermaksud kejujuran, jujur ada dalam diri kita. Macam saya sebagai seorang guru, saya tak boleh berikan apa-apa soalan yang akan keluar dalam percubaan ataupun dalam peperiksaan yang diadakan di sekolah. Tak boleh sebab saya dah ada integriti. Okay, maksudnya walaupun soalan tu saya buat, saya stapler, tiba-tiba masuk kelas, ni kelas aku ni, aku nak bagi kelas aku ni tinggi dia punya keputusan nanti. Jadi aku nak share dengan dia orang, tak boleh. Sebab tu kita kena ada integriti. Sama juga dengan pengawas-pengawas PT3, pemeriksa PT3. Kan pemeriksa PT3 tu dalam kalangan guru-guru kita di sekolah. Jadi integriti itu sangat penting. Sebab kita tak nak, ni murid kelas aku ni, kalau aku bagi B rugilah, aku kena bagi A. Tak boleh. Kalau SPM kita tak risau sebab SPM pemeriksa daripada sekolah lain ataupun daripada negeri lain. Itu maksud integriti. Maksudnya mempunyai ketulusan, kejujuran dalam melakukan sesuatu ataupun dalam melakukan tugas. Alright, ini ialah yang saya share dekat awak untuk tutorial. Okay, untuk hari ini cikgu sebenarnya nak sentuh tentang standard kandungan 1.8. Kat sini saya tak tulis kemahiran apa. Kalau 1 bermula dengan 1, kemahiran apa dah? Saya bagi tahu awak minggu lepas. Kemahiran apa? Siapa tahu? Cikgu ni 1.8.2 ni kemahiran apa pula ni? Siapa tahu? Siapa tahu kemahiran apa? Dengar tak suara saya ni? Mendengar bertutur ke cikgu? Ya, tepat sekali. Terima kasih. Alice ke? Mendengar dan bertutur sebab bermula dengan 1. Okay, terima kasih Alice. Okay, standard pembelajaran. Merumus dan menilai kekuatan dan kelemahan karya. Saya bukan kekuatan dan kelemahan novel karya Adnan tadi, novel Adnan secara kritis dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, sebab ada dalam standard pembelajaran. Sebab tu saya memberikan ruang untuk anda
buat kekuatan ataupun buat kelemahan secara bebas. Aspek mana? Tak kisah. Apa-apa sahaja aspek sastra. Bebas untuk anda katakan tentang kekuatan atau kelemahan. Okey. Objektif pembelajaran ialah membuat kesimpulan atau mengemukakan idea untuk membuat sekurang-kurangnya satu refleksi tentang kekuatan dan kelemahan. Alright. Okay, kita tengok muka surat 208 dan 209. Berdasarkan bahan, murid membuat rumusan dan penilaian tentang kekuatan. Okay, kita tengok muka surat 208 dan juga 209. 208 dan juga 209. Alright. Kemahiran mendengar dan bertutur. Saya harap ada buku dengan awak. Siapa sudi bacakan sedutan novel Sile Daksina. Ini salah satu novel yang ada dan digunakan oleh murid-murid di Malaysia. Kita pun boleh jawab soalan ni, tak kisah. Okay, untuk SPM, dalam soalan SPM nanti awak akan nampak beberapa nama novel. Antaranya ialah Sile Daksina. Sile Daksina Nizar Parman ni adalah novel tingkatan 5. Kita tingkatan 5 kita ialah novel Tirani. Sedutan novel 2 ni ialah Lieutenant Adnan untuk tingkatan 4 kita. Okay. Dalam soalan novel kita akan ada beberapa novel untuk kita memberikan jawapan. Siapa sudi? Saya nak ikut. Tak ada. Boleh? Berikan nama. Hanis. Ya, silakan Hanis. 5 Jati. Start daripada sepanjang kan cikgu? Ya, saya. Antara nikmat hidup dengan cabaran. Sedutan novel 1, Sile Daksina Nizar Parwan. Sepanjang perjalanan ke pekan, tiada sebutir perkataan pun yang keluar dari mulut si Hua. Hanya Tau Kee Ong yang rancak bercakap. Tidak pula dia menyambut tentang anak gadisnya yang sejak tadi membisu di tempat duduk belakang. Tidakkah dia mahu memperkenalkan anaknya itu kepadanya? Sambung. Ya. Berapa lama Haikal di sini? Tak pasti lagi pakcik. Mungkin sehingga keputusan STPM diumumkan. Saya ni hendak-hendak berehat-rehat di sini. Tukar angin, jawab Haikal. Baguslah kalau begitu Haikal. Kampung ni kampung Haikal juga. Pakcik harap Haikal akan berasa selesa tinggal di sini. Lagipun banyak perkara yang akan Haikal uruskan di sini. Kini sudah sampai masa untuk Haikal meneruskannya. Segala-galanya akan pakcik serahkan kembali kepada Haikal, ujar Tau Kee Ong. Ya, terima kasih Hanis. Cikgu saya. Siapa nak sambung? Saya. Ya, Apa pula yang siapa? Meyan. Ya, Meyan, thank you. Apa pula yang Ya. perlu diuruskannya? Apa pula yang harus aku teruskan? Bunyinya agak berat, bisik hati Haikal. Apa perkaranya, pakcik? Selama ini, pakcik lah yang manakah oleh arwah ayah kamu untuk mengerjakan semua tugasnya di bawah dan di belakang rumahnya yang telah ditanami pokok kelapa sawit. Cuma tanah yang pakcik duduki sekarang sahaja yang masih kekal dengan pokok-pokok getang. Nanti pakcik serahkan buku bank yang dibuka oleh arwah ayah Haikal atas nama kamu. Tidak diduga sama sekali, rupa-rupanya arwah ayahnya ada meninggal sesuatu untuknya.
Petabah seharusnya dia mengucap terima kasih kepada Tauke Ong yang telah menjaga amanahnya. Terima kasih. Terima kasih Mayan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Cik. Tak tahulah saya hendak membalas budi baik Pak Cik dan keluarga, kata Haikal. Ini amanat arwah ayah awak Haikal. Sebagai orang yang diberikan kepercayaan, Pak Cik akan melaksanakannya. Bukan sedikit jasa arwah ayah Haikal kepada keluarga Pak Cik. Hutang budi yang tidak akan terbayar sehingga kami mati. Jelas Tauke Ong. Sebenarnya sedutan daripada petikan ini ataupun dialog yang dilontarkan ini adalah daripada novel Sile Daksina, tulisan Nizar Parman. Okay. Saya ada kongsikan kepada anda dalam Telegram. Okay, saya harap Lima Angsana dan juga Lima Cendana dapat saya juga share kepada Cikgu Farah untuk anda membaca novel tersebut dari segi bab demi bab. Okay? Bukan novel lah, saya bukan sharekan sebuah novel, tak, yang telah ringkaskan dia punya sinopsis. Jadi ada masa tolong baca. Saya pun dah baca dan cerita ini mengisahkan tentang Haikal ataupun Aiman yang berpisah dengan ayahnya Abdullah Kayan. Berpisah dengan ayahnya sebab atas beberapa sebab. Awak boleh baca, awak boleh tengok. Sebab ayah dia ni suka menulis. Ayah dia ni seorang guru sebenarnya. Jadi dia meneruskan perjuangan dia sehingga meninggalkan Haikal di kampungnya di Terengganu bersama ibunya. Lepas tu ibu dia kahwin lain lah, ada bapa tiri lah, si Haikal ni ada bapa tiri. Okay. Lepas tu ada beberapa kisah dia sehingga dia mendapat manuskrip tentang tulisan ayahnya berkaitan dengan dirinya, dengan ayahnya yang diberikan oleh seorang gadis Cina. Lepas tu oleh si Hua lah. Lepas tu Haikal pulang ke kampung ayahnya untuk melihat dan berada di sana lah, melihat apa yang sebenarnya berlaku, yang telah dilakukan oleh ayahnya. Rupa-rupanya ayahnya juga ada yang meninggalkan sesuatu untuknya, bagi sehingga pakcik serahkan buku bank kan, sebab ayah dia ada letakkan simpanan menggunakan nama Haikal. Okay, di situ ada kisah lah. Mak ikutkan mak Haikal, dia tak bagi Haikal pergi mencari sesuatu. Mungkin ayah dia dah meninggal sebenarnya. Jadi Haikal ni rasa tak sedap hati, dia nak mengenali ayahnya dengan lebih dekat, apa yang dilakukan oleh ayahnya. Rupanya ayahnya itu adalah seorang penulis, guru dan juga penari zapin. Nanti awak baca sehingga ke akhirnya. Lepas tu akhirnya mak dia pun pergi juga ke Terengganu bersama suaminya untuk melihat Haikal. Akhirnya mak dia terimalah apa yang dilakukan oleh Haikal. Biasalah kita kan seorang anak, kita nak tahu siapa ayah kita, kenapa ayah tinggalkan kita, kenapa, apa yang dilakukan oleh ayah kita, kenapa sampai mak kahwin lain, dan kenapa dan apa yang berlaku dengan ayah kita. Jadi usaha yang dilakukan oleh Haikal ni sangat bagus. Okey, nanti awak baca sebab awak kena buat kekuatan dan kelemahan novel ini. Baca secara ringkas je, jangan stres. Baca sambil-sambil awak baca novel cinta. Kan awak boleh tengok cerita Korea, novel semua tu. Yang ni awak baca Sile Daksina. Saya dah share dekat awak. Saya pun dah baca, best cerita dia. Okey, baik, kita tengok Lieutenant Adenan Wirabangsa. Siapa sudi baca dengan saya? Cikgu? Ya. Rishi ke? Ya cikgu. Ya, silakan Rishi. Bagus. Novel Lieutenant Adenan Wirabangsa. Silakan. Okey. Kami lebih sayang akan diri kami daripada mengikut kemahuan kamu, jawab Budin. Lagipun perlawanan tinju ini
tidak mengikuti peraturan yang sebenarnya. Kami mahu dianjurkan secara adil. Jangan paksa kami bermusuhan kerana kami sudah menjadi sahabat, kata Adnan pula. Semaun seolah-olah hilang sabar dan cuba mengungut kedua-dua jago itu. Aku akan kerjakan kamu, katanya. Apabila kami bersatu, tiada sesiapa boleh kalahkan kami, balas Budin pula. Semaun nampak gemetar dan keluar dari gelanggang dengan rasa kecewa. Mereka yang menonton juga bersurai dan meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kehampaan. Keesokan harinya, orang ramai yang berkumpul di warung Pak Samad bercerita tentang perlawanan tinju antara Budin dan Adnan itu. Kebetulan Hussein, ayah Budin dan Pak Saidi ada di situ. Kedua-dua orang tua itu kelihatan terkejut mendengarnya. Anak Pak Hussein dan anak Pak Saidi itu memang degil. Kedua-duanya nak jadi samseng dalam kampung. Apa nak jadi budak-budak itu apabila nak besar nanti, kata Samuri marah-marah. Samuri marah-marah. Okey, terima kasih. Terima kasih Rishi. Sama-sama. Siapa sudi sambung? Saya. Ya, siapa? Syafiah. Safia. Safia 5 Cendana. Yes. Silakan Safia. Beberapa hari yang lepas, buah rambutan di belakang rumah aku dicuri budak-budak. Aku agak mereka yang punya kerja. Pak Hussein dan Pak Sadiq tolong ajar budak-budak tu. Anak kita biar kurang makan asalkan jangan kurang ajar, kata Dola, ayah Semaun pula. Pak Hussein dan Pak Sadiq berpandangan sesama sendiri. Kedua-duanya berasa malu kerana orang ramai sedang memperkatakan perihal anak mereka. Pak Hussein paling malu. Dia terus keluar dari warung lalu bergegas pulang ke rumahnya. Tanpa banyak soal, Pak Hussein membelah Sabudin. Tetapi berlainan pula dengan Pak Saidi. Apabila sampai di rumah, dia memanggil Adnan lalu bertanya, benarkah kamu bertinju dengan Budin, anak kawan baik ayah? Mereka suruh kami bertinju, tetapi kami tidak bertinju. Oleh itu, ada yang sakit hati lalu memberitahu orang ramai kami bertinju. Jawab Adnan terus terang. Benarkah begitu? Tanya Pak Saidi pula. Kalau kami bertinju, pasti ada yang bengkak dan berdarah. Ayah tengoklah badan saya ni. Tak ada kesan apa-apa pun. Jawab Adnan sambil membuka bajunya. Namun begitu, Pak Saidi masih belum berpuas hati lalu bertanya lagi. Benarkah kamu mencuri buah rambutan Pak Dola? Kawan-kawan ada mengajak saya mencurinya tetapi saya tidak mahu. Lagipun di dusun kita ada buah-buahan. Jawab Adnan. Barulah Pak Saidi nampak senang hati lalu berkata, sekiranya kamu bergaduh, mencuri ataupun membuat perangai tak senonoh, ayah akan rotan kamu. Saya sentiasa ingat pesan ayah, ujar Adnan. Ya, terima kasih Safia. Okey, terima kasih. Baguslah semua 5 orang yang baca tadi menggunakan intonasi yang betul. Ada nada. Saya suka. Bila baca macam tu, kita pun tak rasa macam apalah yang dibaca. Jadi yang 5 orang yang baca tadi memang ada intonasi, ada nada dan juga menggunakan rentak ada rentak. Itu yang saya suka. Bila kita membaca sesuatu, lebih-lebih lagi kalau kita bercerita. Sebab tu kita bila dengar orang bercerita, kita suka ada suatu hari dengan lenggok, dengan dia punya intonasi, nada, itu yang cantik sebenarnya. Itu yang mempercantik bahasa sebenarnya. Okey, baik. Tentang Adnan, saya rasa tak ada masalah tentang Adnan. Petikan di sini mengisahkan tentang Budin dan juga Adnan yang tidak jadi bertinju. Semua orang marah. Dah heboh satu kampung. Dia orang 2 orang ni nak bertinju tapi tiba-tiba dia bersalam je. Tak jadi bertinju. Kenapa sebenarnya dia nak bertinju? Siapa ingat? Sebab kalah dalam pertandingan bola sepak. Okay, disebabkan itulah dia nak bertinju untuk menentukan siapa pemenang lagi. Dia tak puas hati. Alhamdulillah kedua-duanya bijak dan berfikir secara rasional. Dia tidak bertinju. Masalah pada Semaun pula. Macam nak marah, aku akan kerjakan kamu. Macam dia nak marah lah.
tiba-tiba Adnan dengan Budin tak jadi bertinju. Jadi dia pun menghebohkanlah kepada semua orang kampung sampai Pak Saidi dengan Pak Husin tahu, sehingga Pak Husin membelasah Budin. Tapi Pak Saidi ni dia tak menggunakan kekerasan. Dia bertanya dengan lemah lembut kepada Adnan, dan Adnan mengatakan dia tidak bertinju langsung dengan Budin. Okay. Ini antara sedutan lah. Jadi awak dah buat tadi untuk kekuatan dan kelemahan. Saya rasa untuk Adnan awak tak perlu buat lagi. Awak hanya buat untuk Sile Daksina. Okay, saya harap kisah Adnan ni ada dalam hati awak. Saya pun ada kongsikan kan dia punya peristiwa Adnan, Pak Saidi, Sofia. Okay. Awak boleh baca dan nanti minggu depan dan minggu seterusnya kita akan sentiasa ulang kaji tentang dan imbas kembali tentang Lieutenant Adnan dan juga Tirani. Okay, ini tugas awak untuk Sile Daksina. Nanti awak bacakan novel ini yang saya share kepada awak. Nyatakan apa kekuatan yang awak dapat. 2 pun cukup lah, tak payahlah 3 banyak sangat. Dan nyatakan apakah kelemahan yang awak dapat. Tak kisahlah dari segi watak ke, jalan cerita ke, aspek menarik ke, aspek tak menarik ke, tak kisah apa-apa. Sikap masyarakat ke, tak kisah. Okay, pastikan awak buat dalam buku, dengar, tutur dan baca. Jelas saya harap awak jelas. Okay. Cikgu terus pergi kepada aspek yang kedua, iaitu aspek tata bahasa. Dan saya harap awak tahu bila saya sebut 5 kat depan, ini adalah aspek tata bahasa. Ini aspek tata bahasa. Kita menggunakan aspek tata bahasa. Dia bukan kemahiran, jangan awak salah. Aspek ada 2, tata bahasa dan juga seni bahasa. Dan saya nak awak tahu kita ada 3K, 2A. 3K ialah dengar, tutur, baca, tulis. Ini penting sangat untuk PBD. Manakala 2 aspek kita ada tata bahasa dan juga kita ada seni bahasa. Okey. Memahami dan menggunakan ragam ayat. Ragam ni perangai, ragam berbagai reaksi, berbagai ragam ayat yang betul mengikut konteks. Okey. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 jenis ragam ayat. Okay. Ayat pasif, ayat aktif, ayat songsan dan juga ayat susunan biasa. Yang kedua ialah menggunakan ayat tersebut mengikut konteks. Tapi saya tak bagilah soalan tu, saya berikan untuk anda mencari ayat aktif dan ayat pasif yang ada dalam buku teks sahaja. Tentu nanti kita akan bincang dalam soalan-soalan yang akan datang. Okey. Ragam ayat. Bila sebut ragam ayat, saya nak awak tahu ragam ayat ni ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk yang perlu kita tahu. Yang penting, yang paling utama sekali yang awak perlu tahu ialah tentang ayat aktif dan juga ayat pasif serta ayat biasa dan juga ayat song-song. Bila sebut ayat biasa, saya rasa tidak ada masalah. Bila sebut sahaja ayat biasa, mestilah kita bermula dengan subjek diikuti dengan predikat. Tapi bila sebut sahaja ayat song-song, ada sesuatu di sini. Dia tak akan bermula dengan subjek, tapi dia bermula dengan predikat. Diikuti dengan subjek. Okay? Predikat duduk depan, subjek duduk belakang. Song-song, kan? Macam awak belajar ekonomi, hubungan yang song-song. Hubungan yang song-song ialah permintaan. Kan, permintaan grafnya ialah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan berhubungan song-song. Apabila sesuatu harga itu naik, maka permintaan akan turun. Apabila harga itu turun, maka permintaan akan naik. Itu ayat song-song. Sama juga dengan hukum song-song. Sama juga dengan manusia yang berhubungan secara song-song. Ayat pun akan jadi terbalik. Itulah lumrah alam. Bila sebut saja song-song, semuanya akan jadi terbalik. Sepatutnya subjek berada di depan, tapi
subjek akan berada di belakang. Song-song. Ingat. Okey, dua bentuk susunan ayat. Okey, dalam susunan biasa, subjek terletak di hadapan ayat, manakala predikat pula terletak di belakang ayat. Ayat song-song ialah ayat yang predik. Okey, saya dah jelaskan tadi. Subjek dan predikat. Tengok saya dah jelaskan tadi. Okey, kita tengok contoh ayat. Encik Ahmad seorang doktor. Okey, Encik Ahmad ni adalah sampai sini. Bila kita nak baca ataupun suatu hari nanti awak belajar dekat universiti, awak ambil sintaksis ke morfologi ke dalam bahasa Melayu, awak kena ada macam ni. Oing. Awak akan buat sekatan-sekatan jalan raya. Bukan dalam matematik dia, awak ada kolom kurungan macam ni. Encik Ahmad ialah subjek, seorang doktor ialah predikat. Bila sebut saja Encik Ahmad ni, dalam kepala kita dah ada, oh ini frasa nama. Ini juga frasa nama. Senang. Kalau soalan pola ayat, kita dah boleh bagi jawapan. FN tambah FN. Ini adalah ayat biasa. S diikuti dengan P. Manakala ayat song-song pula, kita ubahkan. P duduk depan, S duduk belakang. Jadi yang tadi cikgu cakap P yang mana? P predikat seorang doktor. Maka seorang doktor ini akan berada di hadapan. P dekat sini, S dekat sini. Itu saja. Walaupun sebenarnya ayat song-song ni ada banyak cara sebenarnya, tapi saya tak nak. Saya nak ajar awak hanya awak alihkan predikat. Semua predikat duduk depan, subjek duduk belakang. Okey, supaya awak tak keliru. Banyak lagi awak nak ingat benda lain. Awak ingat predikat duduk depan, subjek duduk belakang pun dah memadai. Okey. Itu rumah saya. Itu rumah saya. Ayat biasa. Ayat subjek dan predikat. Rumah saya itulah. Rumah saya itulah. Tambahlah lah. Katakanlah untuk kita menyatakan. Okey. Rumah saya, predikat, subjek itu. Itulah rumah saya, untuk jadikan song-song. Kasut adik belum bercuci. Kasut adik ialah subjek. Belum bercuci, predikat. Jadi belum bercuci. Kalau song-song belum bercuci, predikat. Kasut adik ialah subjek. Ayat song biasa dan juga ayat song-song. Okey, baik. Petikanlah untuk ayat penyata dan petikakah untuk ayat tanya. Yes. Okay, untuk menyatakan sesuatu. Itu rumah saya, itu cikgu saya, itu kawan saya, itu kekasih saya. Okay. Digunakan untuk memberi penekanan kepada predikat dalam ayat. Ayat song-song boleh dibentuk melalui proses pendepanan. Ni ada dua cara saya kata tadi. Seluruh predikat dan juga sebahagian daripada predikat. Saya bagilah contoh. Ni yang dah settle tadi sama yang saya maklumkan. Iaitu subjek di belakang, predikat di depan. Okay. Di sini ialah predikat, di sini ialah subjek. Lazat sekali predikat, masakan ibu ialah subjek. Okay. Dijahit oleh ibu. Dijahit oleh ialah predikat. Dijahit oleh ibu. Dijahit ialah predikat. Dijahit oleh ibu baju itu ialah subjek. Okey, baju itu ialah subjek. Dijahit oleh ibu ialah predikat. Tengok, dijahit oleh ibu ialah predikat. Baju itu ialah subjek. Okey. Okey, kalau pendepanan sebahagian daripada predikat macam ni. Kanak-kanak bermain layang-layang di padang itu. Okey. Kanak-kanak bermain layang-layang di padang itu. Okey, bermain layang-layang kanak-kanak di padang itu. Dia ambil sebahagian. Toing. Dia ambil separuh. Separuh ni di depan. Bermula dengan kata kerja. Kanak-kanak subjek di padang itu. Padang itu kekal. Ambil yang ni je. Yang ni pergi duduk sini belakang. Ni pendepanan sebahagian daripada predikat. Hatinya tersinggung dengan kata-kata kawannya. Tersinggung hatinya. Balik ni. Tersinggung hatinya
dengan kata-kata kawannya. Maksudnya yang ni kekal lah. Kita hanya ubah yang ni saja. Saya tak ada masalah. Kalau saya memang suka yang ni lah. Kita ambil cara yang paling mudah. Buat apa kita nak fikir cara yang susah. Kita gunakan cara ni. Pendepanan seluruh predikat. Okey, baik. Itu tentang ayat songsang dan juga ayat biasa. Teknik penukaran ni ayat aktif dan juga ayat pasif. Cikgu, kenapa tadi kata ragam ayat? Ya, dalam ragam ayat kita ada ayat aktif dan juga ayat pasif. Kita juga ada ayat songsang dan juga ayat biasa. Okey, baik. Ayat aktif, ayat pasif. Ni orang yang aktif, ni orang yang pasif. Dalam kepala kita bila sebut pasif ada di, ada oleh, kena tahu subjek, iaitu kata ganti nama. Kata ganti nama nombor berapa. Okey, jenis kata ganti nama diri mestilah dikenal pasti. Ya, ini sangat penting bila kita menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Alright, kata ganti nama diri yang pertama mestilah saya, aku, kita, kami, beta, hamba, patikku. Ini pun ramai lagi yang tak tahu. Bila tanya, selalu masukkan kamu. Kamu ialah yang kedua. Kamu yang kedua dan orang yang ketiga tu dia. Dalam hubungan aku dan kamu ada dia. Dalam hubungan, saya ingat macam tu je. Dalam hubungan aku dan kamu ada dia. Dia ni memang orang ketiga. Dia ni selalu menjadi pengacau dalam sesebuah hubungan. Dia ni jahat. Sedap cakap jahat kan. Dalam hubungan aku dan kamu ada dia. Dia ni memang jahat lah. Dia ni yang menyebabkan kita menjadi curang. Bentuk ayat aktif mestilah dikenal pasti. Ya, semestinya. Semasa kita membuat ayat, kita mesti mengenal pasti ayat aktif. Kita kena kenal pasti apa benda tu dalam setiap ayat tersebut. Contohlah saya bagi ayat yang mudah untuk awak tengok. Saya makan nasi. Okay. Ini ayat yang paling senang lah. Okay. Ini ayat aktif. Ayat aktif. Jadi saya nak awak kenal pasti saya ni adalah subjek. Makan ni ialah kata kerja. Nasi ialah objek. Saya makan nasi. Sorry, kita sambung lagi. Petang semalam. Petang semalam ni ialah keterangan. Jadi maksudnya setiap bait-bait ayat ini bukan setakat bait-bait lagu, bait-bait perkataan ini kita boleh klasifikasikan. Kita boleh kenal pasti. Oh, saya ni subjek. Makan ni kata kerja. Saya ni ialah subjek. Makan sampai semalam ni ialah predikat. Tengok kita boleh tahu dah. Subjek, predikat. Kat mana? Saya cikgu subjek. Makan sampai semalam tu predikat. Kita pun tahu. Oh, frasa nama tambah frasa kerja. Frasa nama saya. Makan ialah frasa kerja. Nak ambil sampai mana cikgu? Sampai habis. Okey, itu adalah frasa kerja. Tengok dalam satu masa tu kita boleh buat banyak perkara. Antaranya ialah pola ayat, kita boleh buat subjek dan predikat. Kita boleh buat ayat aktif kepada ayat pasif. Kita juga boleh buat ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, makan nasi petang semalam saya. Ayat songsang. 4 perkara kita boleh buat dalam satu ayat. Alright. Okey, kita tengok di sini contoh ayat di sini. Kita mestilah subjek. Cikgu, kenapa mestilah ni ambil sekali? Ambillah sekali sebab mestilah ni adalah kata bantu. Menghormati kata kerja. Orang yang lebih tua, objek. Kerana mereka lebih berpengalaman, keterangan. Okay. Ini ayat aktif. Kita nak tukar kepada ayat pasif. Kalau nak tukar kepada ayat pasif, kalau kita nak tukar kepada ayat pasif,
awak kena ingat, kalau kata kerja, kata ganti nama diri pertama dan kedua mesti hadir before kata kerja. Okay, manakala untuk kata ganti nama diri ketiga hadir selepas kata kerja. Contoh, saya makan nasi, saya, ni ayat aktif, makan nasi. Tukarkan kepada ayat pasif. Nasi dimakan oleh saya. Nasi dimakan oleh kamu. Nasi dimakan oleh dia. Okay. Nasi saya makan. Nasi. Dengar ke saya ni? Boleh Sarah respon? Dengar cikgu. Bagus. Okey, semua khusyuk mendengar penerangan ya. Okey, saya makan nasi. Ini adalah ayat aktif. Ini adalah ayat aktif tadi. Saya ialah subjek, makan nasi ialah predikat, ini kata kerja, di sini ialah objek. Okey, nasi dimakan oleh saya, confirm salah lah. Sebab tu saya kata ganti nama diri pertama dan kedua hadir before. Okay, before. Ni after. Sebab makan ni kata kerja, dia hadir lepas, after tak boleh. Saya kata before. Kalau before maksudnya di sinilah nasi saya makan. Okay, before. Saya kata before. Kata ganti nama diri pertama akan hadir before. Before kata kerja. Begitu juga kata ganti nama diri kedua, iaitu kamu, awak. Nasi awak makan juga tepat sekali. Hadir before kata kerja. Tapi nasi dimakan oleh kamu salah. Walaupun kita selalu bercakap, oh nasi tu dimakan oleh saya lah. Nasi tu dimakan oleh kamu. Memang kita bercakap macam tu. Tapi dari segi tata bahasa salah. Ayat ini adalah ayat yang tidak gramatis. Alright. Nasi dimakan oleh dia. Tepat sekali. Dia ialah kata ganti nama diri ketiga, menerima imbuhan di dan juga oleh. Hanya dia, hanya kata ganti nama diri ketiga. Dia, Meyan, Hanis, Alice. Maksudnya dimakan oleh orang tu, orang yang ketiga. Alright. Jelas ke? Jelas. Okay, di sini awak kena ingat, kalau ya bagus. Kita mestilah kita depan. Kita haruslah kita. Alright. Engkau sepatutnya engkau. Sebab kata ganti nama diri pertama dan kedua. Kata kerja tidak boleh berimbuhan awalan. Membaca, menghadiahi, menyapu. Ya, bila kita tukar kepada ayat pasif, kita tak boleh letak di untuk kata ganti nama diri pertama dan kedua. Kalau nak tukar, macam ni je. Dia tak boleh dihadiahi, dibaca, disapu. Kalau di dekat depan ni hanya untuk kata ganti nama diri ketiga. Right. Kita tengok. Kita mestilah, ni kita nak tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua. Mana pen saya ni? Kejap, hilang pen. Di mana dia, pen saya sayang? Hilang pen. Alright. Okay. Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Setiap bait ayat ini kita dapat kenal pasti. Okay. Kita mestilah subjek, menghormati kata kerja transitif, aktif. Orang yang lebih tua ialah
objek. Kerana mereka lebih berpengalaman ialah daripada kita ialah keterangan. Sebenarnya tak ada ayat ini pun boleh hidup ayat ini. Cuba baca, tak percaya. Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua. Yes, kita boleh hidup. Sebab keterangan ini hanya membantu untuk mencantikkan ayat. Tak ada pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Tapi dalam soalan ada, kita tak boleh faham macam ni. Tapi kalau kita nak bina ayat, kita tak nak letak keterangan, boleh. Tak ada masalah. Jadi, ni ayat aktif. Ayat aktif. Kita tak tahu pula. Ni ayat pasif. Macam mana kita nak tukar? Bukan setakat matematik sahaja ada rumus. Okay. Ayat aktif, ayat pasif pun ada rumus. Kalau ayat aktif, kita mesti bermula dengan subjek. Diikuti dengan kata kerja. Diikuti dengan objek. Diikuti dengan keterangan. Ini rumus untuk ayat aktif. Okay. Kalau rumus untuk ayat pasif, ya Allah, hilang lagi pen. Di mana pen saya? Sekejap. Hai. Okey. Orang yang lebih tua tu ialah objek. Kita ambil objek letak depan. Ish. Please, pen keluar sekejap. Okey, keluar dah. Okey. Orang yang lebih tua ialah objek. Okey. Kalau nak tukar ayat aktif ni kepada ayat pasif pun ada rumusnya. Ayat pasif. Kita mesti bermula dengan objek. Diikuti dengan subjek. Subjek ni kata ganti nama diri pertama lah. Kata kerja. Okay, tambah keterangan. Ini yang special. Ini ialah kata ganti nama pertama dan kedua. Dia ada special kata ganti nama ketiga. Okay, iaitu ayat pasif, dia punya rumus dia objek. Orang yang lebih tua mestilah dihormati. Kata kerja boleh. Subjek kata ganti nama diri ketiga lah, dan keterangan. Ini rumus ni. Bukan matematik ni, ada rumus. PM pun ada rumus. Okay, orang yang lebih tua ialah objek. Kita ambil dia, copy paste je. Orang yang lebih tua ini letak depan. Jadi nombor 1. Mestilah kita ialah kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama, maka dia kena ada before kata kerja. Mestilah kita ambil letak depan. Kenapa cikgu kena tukar? Tadi kan pada muka surat. Yang ni kita mestilah tukar kepada mestilah kita. Kalau kata ganti nama diri pertama dan kedua. Okay, lepas tu, ya Allah, kita hormati kata kerja. Kerana mereka lebih pengalaman daripada kita ialah keterangan. Cantik. Dapat markah, 2 markah kat sini. Settle. Ada yang tak faham? Tenang je. Orang yang lebih tua semestilah kita hormati kerana mereka lebih pengalaman daripada kita. Katakan Mayan. Mestilah menghormati. Okey. Jawapan awak mestilah orang yang lebih tua mestilah dihormati oleh Mayan. Mestilah dihormati oleh dia. Itu bezanya. Itu bezanya ayat pasif. Kata ganti nama diri pertama dan kedua serta kata ganti nama diri ketiga. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Wah, hebatlah. Okey. Ini tugas awak nanti.
Tugasan awak yang nombor 2. Bukan nombor 1. Nombor 1 kita buat hari Jumaat nanti. Kenal pasti ayat aktif dan ayat pasif dalam bahan. Kemudian bina perenggan. Bina perenggan tak payah. Saya tak nak bebankan awak. Kesian. Okay, saya hanya nak awak kenal pasti ayat aktif dan ayat pasif dalam bahan. Nombor 2 je. Alright. Ini tugas awak. Nanti awak buat dalam buku tata bahasa. Okay, buat dalam kotak macam ni lah. 5 sahaja saya nak awak kenal pasti ayat aktif dan ayat pasif dalam bahan muka surat 214 dan juga 215. Senang saja. Cari yang senang-senang saja untuk awak paparkan di sini. Alright. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada soalan? Berapa dah kita? $9.20. Tak ada soalan nak tanya? Jelas? Baguslah, jelas. Seronok lah. Saya snack gambar yang ada dekat sini. Bagus, terima kasih Danisha. Awak dah terror sebenarnya. Tak ada masalah. Tolong isi kehadiran. Sekejap saya bagi. Saya dah share tadi, awal-awal tadi. Siapa yang masuk awal? Rishi. Ya, cikgu. Rishi dah isi ke kehadiran? Link? Cikgu tak hantar. Ke Rishi tak sempat tadi? Oh, awak tak sempat Saya masuk. Sebab saya tengok Salah. awak orang. Ya, cikgu. Saya rasa cikgu letak sebelum saya masuk tu. Ya, betul. Alright. Sekejap saya share ya. Baguslah. Alright, saya share link sekejap. Mohon semua isi ya. Mohon isi sebab nanti saya nak isikan dalam laporan PDPR. Okey, ambil masa sekejap isi. Ada kat link chat. Okey, kepada yang dah isi boleh tinggalkan kelas. Terima kasih. Boleh bersedia untuk kelas lain pula. Nanti cikgu sharekan bahan dalam Telegram dan juga dalam Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Sama. cikgu. Bye-bye. Sama. Bye. Sama-sama kasih. Ya, terima kasih Farah. Terima kasih Raja, Zenfeng, Alice, Zien. Imran. Terima kasih. Sekejap Aisyah.
Okay, bye semua. Dah isi kan kehadiran? Dah Syah. Syah buka tu bagi Umi dengar. Tutup. Bye semua.